dia adalah merupakan sifat yang paling sesuai dengan seorang hamba. Dia lawan kepada sifat takabur. Kalau kita tengok takabur, iblis laknatullah. Dengan takabur itulah iblis dia dihalau keluar daripada syurga. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan, kemudian dia istakbar, yakni dia takabur, besar diri. Aba wastakbar wa kana minal kafirin, maka jadilah dia itu daripada kalangan orang-orang yang kafir. Jadi lawan bagi takabur adalah tawadhu, rendah diri. Dan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala memang kena ada sifat ini, rasa rendah diri. Rasulullah SAW sebut kepada kita, Nabi kata, wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahullah. Wa ma tawadha'a ahadun, tiadalah salah seorang itu dia tawadhu, dia rendah diri dia. Wa ma tawadha'a ahadun illa, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dia, illa rafa'ahullah. Kata kalau kita tengok tok guru kita, jenis tawadhu, rendah diri. Kalau kita Melayu ni pun, sebenarnya orang Melayu ni jenis rendah diri. Kita dulu kita bahasakan diri kita hamba. Kalau perasan saya pun tak pernah hidup zaman tu. Tak tahu tuan-tuan tak pernah hidup zaman tu. Zaman yang bila dia bercakap, dia bahasakan diri dia hamba. Kemudian bila dia bercakap dengan orang, kan, orang yang dia bercakap tu dia kata tuan hamba. Rendah diri lah. Hamba, tuan hamba macam mana? Cik faham tengok, tuan hamba. Tuan hamba. Dia itu rendah diri. Orang Melayu memang rendah diri. Tapi zaman berlalu, maka berubah manusia ni seperti mana berubahnya perkara yang lain. Apapun, kalau kita tengok kepada sirah para ulama kita, ya, mereka merendah diri. Tengok tulis kitab kan, tulis kitab pengenalan, tulis bawah sekali, al-faqir ila Allah, al-faqir ila Allah. Tengok yang ni nak syarah, sebelum dia nak syarah tu dia kata dulu, anal abdul faqir, aku hamba yang faqir, tak ada apa. Jahil, hamba yang jahil. Zalim, hamba yang zalim. Itu apa tu? Rendah diri ya. Walaupun dia tu lah yang alimnya, dia lah nak cakap. Dia, orang nak nunggu dia nak bercakap ni. Waktu orang nunggu dia nak bercakap, bila dia nak bercakap, anal abdu jahil, aku ni hamba yang jahil, aku ni tak ada apa. Penting tak? Kerana diambil juga daripada sirah Nabi SAW. Ambil daripada sirah Nabi SAW. Maka kalau kita tengok, Nabi memang seorang manusia yang tawadhu, rendah diri itu. Rendah diri. Kadang-kadang setengah orang tu bila dia sampai kepada tahap tertentu, dia tak mau buat perkara yang dia rasa ini tak betul buat. Gitu kan. Tapi Nabi buat. Ada pernah dengar presiden buat kerja-kerja rumah, ada pembantu rumah 3 orang, ada dengar kan. Tapi Nabi SAW dalam riwayat, Nabi dia buat kerja-kerja isteri dia, Nabi buat. Ini apa dia ni? Bentuk-bentuk tawadhu, rendah diri. Seorang suami buat kerja rumah isteri. Faiza azzana muazzinun, apabila orang azan, maka Nabi pun tinggal. Mana tinggal kerja tolong isteri tu, pergi sembahyang lah. Dan setengah orang ni terlajak tawadhu, buat kerja isteri, sampai orang sembahyang jemaah pun dia dah buat kerja sidai baju lagi.
Itu tak betul lah. Tapi antara bentuk Nabi SAW, rendah dirinya Nabi SAW itu, dia buat kerja-kerja rumah, membantu isteri. Itu kerendahan penting. Walaupun nampak apa kan, buat. Tapi bila tiba masa kita kena buat perkara kita sebagai seorang lelaki, kita buatlah. Nabi SAW itu hidupnya itu walaupun seorang ketua kerajaan, tapi hidupnya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seperti seorang hamba. Rendah diri itu. Tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas Dunlop pillow. Dah. Nabi tidur atas hasir. Hasir ni belah kita apa belah kita jerami padi. Ada ke padi ada di sini? Ada dah, kita tak buat padi dah. Kita orang kaya Malaysia ni beli habis semua dari luar. Orang sepatu ada lah padi kita siap lah. Keselamatan makanan itu semua beli dari luar banyak kan. Maka Nabi SAW riwayatnya Nabi tidur atas daun kering tu, hasir, sehingga apabila Nabi bangun berbekas kat belakang. Nabi seorang presiden, ketua negara agung, bahasa negara kita agung lah, yang di-Pertuan Agong. Tapi Nabi tidur atas standard hamba. Itu nak rendah diri terang mana lagi tu? Ada lagi rendah diri tak ada? Nabi kata aku duduk sebagaimana orang lain duduk. Tak ada special. Itu tahap kerendahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW itu begitulah keadaannya dalam hubungan Nabi dengan masyarakat, rendah diri. Kita kalau ada yang macam ni, selamatlah kita. Kalau kita ada pemimpin memang rendah diri apa itu, selamatlah kita. Dan memang diikuti sahabat-sahabat Khulafa' Rashidin semua ikut. Abu Bakar, Sayyidina Umar, cerita yang biasa orang dengar. Sayyidina Umar, wakil kerajaan negara luar mari nak jumpa Sayyidina Umar. Tu Sayyidina Umar sebagai khalifati Rasulullah SAW. Sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka tanya, kat mana kami nak jumpa khalifah, presiden orang Islam? Kat mana nak jumpa? Kami ni wakil daripada kerajaan mana? Rom ke Parsi? Maka sahabat kata, aku pergi sana tu bawah pokok tengah baring. Kan? Maka jumpa Sayyidina Umar, presiden duduk tidur bawah pokok. Jadi tawaduk itu daripada Nabi SAW di bawah sampai kepada sahabat-sahabat yang kibar. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat ini memang sudah dididik dengan tawaduk, tak ada rasa besar diri. Patutnya Sayyidina Umar orang yang perlu rasa besar diri lah. Sayyidina Abu Bakar sebab apa? Kerana mereka dijamin syurga. Dijamin syurga, bukan dijamin jadi bilioner ke milioner ke jutawan dah. Dijamin syurga. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Dijamin satu tempat yang memang mata pun tak pernah tengok, telinga pun tak pernah dengar, tak pernah terbayang di fikiran manusia. Patut mereka ni orang yang besar diri, pindah, dididik oleh Nabi SAW menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul hamba, merendah diri. Yang Nabi didik. Nabi satu hari Nabi SAW duduk bersama sahabat, datang seorang Arab Badui datang. Arab Badui ni datang minta hutang. Nabi ni kadang-kadang time kaya sungguh. Tapi bila time miskin, tak ada berduit. Sebab dia kaya sekejap terus dia bagi. Nabi kaya sekejap, lepas tu Nabi akan bagi duit habis. Maka Nabi miskin balik. Wallahualam, kerana keperluan maka Nabi SAW pinjam. Tahu pinjam mengapa dia pinjam, Wallahualam. Tapi Nabi pinjam daripada seorang Arab Badui. Ke Arab Badui tadi ni mari jumpa Nabi, bayar hutang aku.
Itu pan-pan ni, pan-pan sahabat lain ni. La uharrijuka, aku akan susahkan kamu, aku akan beri kamu malu, aku akan menekan kamu sehingga kamu bayar hutang aku. Nak tutu jugalah. Nabi mana ada duit waktu tu. Ni sahabat dah mula naik angin dah ni. Sahabat dah mula naik angin. Maknanya nak pelepuh lah istilahnya kan. Nak bantai lah ni Arab Badui ni. Mu mari daripada mana pun tak tahu, kamu nak minta hutang dengan ni siapa ni? Rasulullah, manusia yang akan memastikan semua orang dapat hak dia. Tapi time ni dia tak ada duit lagi. Kan Nabi kalau ikut dalam riwayat tu, Nabi hutang tamar, korma. Nabi kata apa? Tak apa. Itu rendah diri tu. Itu rendah diri. Kalau kita macam mana? Ni kawan-kawan kita belakang ni, bukan kawan-kawan hak biasa-biasa ni, kawan-kawan hak jenis. Hak jenis kan. Nabi kata dah, tak apa. Biarkan dia. Memang hak dia untuk minta hak dia. Itu Nabi kata. Nabi tawaduk. Dalam keadaan kita ada kuasa, kita boleh guna kuasa kita. Nabi boleh guna ni sahabat-sahabat Nabi yang memang semangat ni kan. Fidaka ya Rasulullah. Itu kan. Kami sedia untuk tebuh nyawa kami untukmu ya Rasulullah. Setakat nak bunuh Arab Badui tak ada masalah. Tapi Nabi kata dah, biar dia ada hak dia atas aku, tak apa. Itu tawaduk. Maka Nabi pinjam kurma daripada orang lain, bayar kepada Arab Badui tadi ni, dan jamu dia makan pula. Tu. Dalam minta gaya kasar, tak beradab. Tapi Nabi SAW, nilai tawaduk yang ada pada Nabi SAW, maka satu yang pada asalnya boleh menjadi satu krisis. Boleh jadi krisis tu, betul. Kalau sahabat, Nabi biarkan sahabat bunuh Badui tadi, pelepuh Badui tadi, tak ke viral. Tak ke viral. Tapi viral zaman tu lain sikit. Viral zaman tu disebut secara lisan sampai ke zaman kita. Muhammad pernah diriwayatkan membenarkan sahabatnya pelepuh ceti. Sampai sekarang orang kafir akan guna model tu untuk memburukkan Nabi. Tapi kerana sifat tawaduk ada pada Nabi SAW, itu dia shield, dia pertahankan nilai kedudukan Nabi SAW, sehingga sampai sekarang orang pun tak boleh nak cari kat mana kekurangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ciri-ciri sifat Nabi itu banyak sangat. Antara lain, wallahu a'lam, kerana adanya sifat tawaduk pada Nabi SAW, rendah diri. Maka terhindar bagi orang-orang yang rendah diri ni sifat pemarah, sifat pendendam, sifat apa lagi hak jenis ni kan, sifat kasar. Tak ada. Dia boleh terima. Orang tegur boleh terima, tak ada masalah. Orang tegur biasa. Setengah orang kena tegur sikit pun merajuk lah. Tak pergi masjid seminggu kena tegur sikit kan. Biasalah, kena tegur sikit kan. Ambil yang positif, buang lah yang negatif tu kan. Mana ada orang yang dia tu tak ada buat salah, yang kita yang nak menegur ni pun tegur dalam keadaan tawaduk. Kita nak menegur ni kan, kita tegur dalam keadaan tawaduk dengan arti kata kita sendiri pun kadang-kadang buat salah. Ni ingat macam tu. Ni ingat macam tu. Itu antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak Adam ni, kullu bani Adam khata'. Hikmah Allah menjadikan kita ni, semua kita ni, semua kita, hak di depan ke, hak di belakang ke, hak duduk ke, hak diri ke, semua kita ni Allah Taala jadikan kita khata', banyak buat silap. Wallahu alam. Supaya apa? Supaya bila kita pun nak tegur orang, kita tegur dalam keadaan tawaduk. Kita tegur dalam keadaan rendah diri bahawa kita pun ada banyak silap. Jadi bunyi teguran tu, dia tak lah nampak action sangat. Kita tegur orang dalam keadaan kita rasa kita ni sempurna, berbeza dengan kita tegur orang dalam keadaan kita rasa kita pun banyak silap. Beza. Cuba try tengok, buat eksperimen. Kita tegur anak kita dalam keadaan kita rasa kita ketua keluarga. Berbeza dengan kita tegur dia dalam keadaan kita rasa kita ni pun banyak lagi yang tak sempurna, tak menyempurnakan tanggungjawab sesempurnanya kepada ahli keluarga kita. Dia berbeza.
Itulah nilai tawaduk yang Nabi SAW ajar pada kita. Mudah-mudahan kita dapat pelajari sifat ini dengan lebih mendalam lagi dan boleh kita amalkan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurang minta maaf banyak-banyak. Qulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.